Tuan-tuan tak habis lagi tarawih tuan. Tapi tuan-tuan ada kerja tak apa, tak ada masalah. Boleh keluar minum air tuan-tuan. Bab tarawih ni pun namanya rehat-rehat. Kebetulan malam ni tajuk yang akan saya diskusikan dengan tuan-tuan malam ni adalah solat tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Ahli jawatan kuasa masjid, imam yang bertugas pada malam ini, Ustaz Fikri, Bilal yang bertugas, Pak Long Hajia, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita dapat berjumpa dengan Ramadan, dan malam ini kita dapat sama-sama menunaikan solatut tarawih, sembahyang sunat tarawih untuk malam yang keberapa dah, lupa dah tuan-tuan, tak ingat dah berapa dah tarawih. Teringat nak raya ya, ada 20 hari lagi. Tarawih tak teringat berapa hari. Saya lah tuan-tuan mungkin bilang tarawih itu. Tuan-tuan, dalam satu hadis Nabi SAW, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan bahawa Nabi SAW menganjurkan pada malam-malam Ramadan ini untuk melaksanakan, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan sabda Nabi, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, muttafaqun alaih. Hadis sahih. Siapa-siapa yang mendirikan pada malam Ramadan kerana imannya dan tidak mengharapkan selain daripada ganjaran Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah lepas. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita hadir pada malam ini, pada malam-malam sebelum ini, dalam bulan dalam Ramadan ini, kita memenuhi setiap sudut ruang yang ada di dalam masjid kita ini. Tuan-tuan, penuh. Walaupun saya tak main masjid, tahulah kata penuh, kan? Cuma saya pergi satu surau tu tuan-tuan 2 kali. Satu surau tu saya pergi 2 kali, malam kedua dan semalam. Saya pergi malam kedua tu tuan-tuan, saya sampai tu orang dah insya dah sembahyang insya. Tapi sempat masuk rakaat pertama lah, duduk di belakang tu, ramai lah. Semalam saya pergi pun terlewat juga, sampai rakaat pertama tu imam dah habis rakaat pertama baru sampai. Tuan-tuan, saya sempat masuk dalam surau. Saya boleh masuk dalam surau. Artinya apa tuan-tuan? Baru malam ke-8. Ruang-ruang yang pada malam kedua itu penuh,
dah semakin berkurangan. Wallahu alam, tuan-tuan. Bukan kita nak salahkan siapa-siapa, tuan-tuan. Kita nak muhasabah diri. Tarawih dia tidak ada pada malam-malam selain daripada malam Ramadan. Dalam bulan Ramadan ni sahaja ada tarawih. Tak apalah orang kata mai pasal tarawih lah tu ramai-ramai. Tak apa, tuan-tuan. Sebab memang tarawih pasal Ramadan, orang kata penuh tarawih ni kan. Tak apalah, tuan-tuan. Pasal tarawih, pasal Ramadan kita nak ramai-ramai ni. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab kita nak ligan, kita nak ambil fadilat yang Nabi sebut ni. Siapa-siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, Allah akan ampun dosa dia. Jadi tuan-tuan, tu harapan kita mai. Setiap malam dalam bulan Ramadan ni kita menghidupkan, kita mengadakan, kita laksanakan solatut tarawih ni. Sebab ulama kata sembahyang tarawih ini adalah satu daripada cara menghidupkan ataupun kaedah untuk kita menghidupkan malam-malam Ramadan. Tuan-tuan, kita dah hidup dah malam Ramadan kita. Kita dah menghidupkan malam tu, artinya kita mendirikan, kita melaksanakan ibadat dalam bulan Ramadan, malam-malam Ramadan. Kita buat solatut tarawih. Tarawih ni, tuan-tuan, bermaksud senang-senang, rehat-rehat, tenang-tenang. Sembahyang tarawih ni sembahyang yang rehat. Sebab zaman Nabi dulu, tuan-tuan, sahabat-sahabat mereka sembahyang 4 rakaat, mereka rehat. Mereka buat 2 rakaat, lepas rakaat keempat tu rehat. Orang Madinah, orang di Mekah, tuan-tuan, sempat pergi tawaf. Lepas tu sambung balik sembahyang. Pasal rehat-rehat. Orang Madinah dia kata tak aci lah orang Mekah, pasal mereka boleh buat sampai, mereka boleh tawaf. Kami di Madinah tak boleh tawaf. Mereka buat sampai 36. Tuan-tuan, mereka buat sampai 36 rakaat. Pasal apa? Nak bagi sama dengan penduduk Mekah. Nak ambil fadilat tarawih tu, tuan-tuan. Kita 8. Tak apa, tuan-tuan. Tak jadi masalah. Cuma 8 hak kita buat ni, tuan-tuan, kita tunggu sampai habis. Kita tunggu sampai selesai. Sebab apa, tuan-tuan? Innahu man qama ma'al imami hatta yang sarifa. Siapa-siapa yang mendirikan, menghidupkan solat tarawih bersama dengan imam, hatta yang sarifa, sampai selesai imam beredar, kutiba lahu qiyamu lailah, dicatatkan kepada dia seolah-olah qiyamu lailah. Tuan-tuan, seolah-olah dia menghidupkan sepanjang malam Ramadan tu. Artinya, tuan-tuan, seolah-olah kita tak balik, kita duduk di masjid ni, kita sembahyang sampai bila? 5 minit sebelum sok. Tu dia, 5 minit sebelum sok. Tapi dengan syarat kita selesai bersama, kita ikut imam, kita daripada awal sampailah selesai imam solat tarawih, sambung dengan 3 witir. Kita nak ambil fadilat yang Nabi sebut, kutiba lahu qiyamu lailah, dicatatkan. Kutiba tu, tuan-tuan, sama dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba, difardukan kepada kamu. Di sini kutiba, di sini seolah-olah diberikan, dicatat. Apa dia? Lahu qiyamul lailah, seolah dia mendirikan sepanjang malam tu. Jadi, tuan-tuan, alhamdulillah, malam yang ke-8 kita malam ni, tuan-tuan, kita duduk bersama dengan imam sampai habis, seolah-olah berqiyamul lail setiap malam. Bukanlah saya nak tuduh tuan-tuan, dak lagilah saya nak berdiri sampai pukul 12 sampai pukul 1 sembahyang, dak lagilah, tuan-tuan. Tapi sembahyang bersama dengan imam habis sampai imam bagi salam tu, insya-Allah
yakin dengan apa yang Nabi sebut ini, seolah-olah kita telah qiyamkan satu malam Ramadan itu dengan qiyamul lail, maksudnya beribadat sepanjang malam. Tu dia tuan-tuan, fadilat yang Allah sediakan kepada kita umat Nabi Muhammad bila Ramadan ni. Jadi tak rugilah tuan-tuan kita main setiap malam ni. Berazamlah tuan-tuan, kita nak buat solat tarawih ini, cuma nak pesanlah, kalau kita pergi di tempat 20, buatlah 20 tuan-tuan. Kalau laratlah buat tempat 20, nak ambil fadilat hak kedua tadi tu. Hak mana? Seolah-olah kutiba qiyamul lailah, dicatat seolah-olah macam menghidupkan malam sepanjang itu kalau di tempat 20. So kalau di tempat 20 kita buat 8 tu, bukanlah nak kata rugi. Tak boleh lah, tak sedap lah nak guna ayat perkataan rugi itu noh. Untungnya kurang sikit lah. Meniaga aku tu tak apa nak untung lah, kan? Tapi kalau kita bersama dengan imam sampai habis 20, imam buat 20, kita pun habis ikut imam sampai 20, insya-Allah kita dapat tuan-tuan. Itu satu fadilat yang disediakan pada malam dengan qiyamul lail ini, dengan tarawih ini tuan-tuan. Satu perkara lagi yang ingin saya kongsi dengan tuan-tuan, tak boleh lama-lama tuan-tuan. Tu Cikgu Din jeling kat saya. Puasa besar Cikgu Din boleh jelin penceramah, pentazkirah untuk malam bulan tazkirah ni, sebab kita hanya bagi ruang 20 sehingga 30 minit aja. Kalau lebih tuan-tuan boleh angkat macam tu. Kalau lebih lah, kan, kok ada dia tazkirah dia ralik tuan-tuan, dia perang tuan-tuan tu. Tuan-tuan buatlah, jangan takut. Kalau dia marah kat tuan-tuan, nasib lah. Satu lagi tuan-tuan yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan ialah tentang apa yang disebut aspek kualiti yang ditinggalkan ketika kita solat tarawih. Tuan-tuan, kita bukan nak mengejar kuantiti bilangan tarawih, rakaat tarawih itu semata-mata, tetapi yang kita nak bina juga dalam solat tarawih itu ialah kualiti solat tarawih itu. Pertama, ini biasa kita buat tuan-tuan. Yang pertama, kita meninggalkan bacaan di dalam solat kita itu secara tartil. Kita meninggalkan cara tertil, maknanya kita baca cara agak laju, walaupun tak selaju yang di Indon tu, kan, yang tadi Indon tu imam kita steady dah, ready dah, bawa elok dah, dia bawa gear cantik, slow dah. Kita yang di belakang ni kadang-kadang tuan-tuan, kita yang di belakang ni, kita pun lebih kalut pada imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lebih laju pada imam. Jangan tuan-tuan, kita tenang, kita baca bagi elok-elok, kita baca bagi tepat-tepat supaya kita nak ambil fadilat yang ada dalam bulan tarawih itu. Kalimah-kalimah yang betul ketika kita menyebutnya. Jadi tuan-tuan, jangan duk kelang kabut. Tok imam tak apa, kita boleh digandai, jangan takut tuan-tuan. Tok imam kita dia tak laju. So kita pun jangan potong imam. Memang kita tak potong pun, tapi segi bacaan tu, memang dari segi perbuatan tak potong, dari segi bacaan tu tuan-tuan, kadang-kadang kita memotong imam. Satu. Yang kedua tuan-tuan, kita di belakang imam ni tuan-tuan, bila tu imam takbir Allahu Akbar, semua kan dia baca Fatihah, kita jangan tinggalkan doa iftitah. Walaupun dia hanya sunat hayat tuan-tuan, tapi jangan tinggalkan doa iftitah ni. Kita sempat habis doa iftitah tuan-tuan, tu imam habis Fatihah, kita sambung pula dengan Fatihah. Sebab rugi tuan-tuan kalau kita
tak apa orang panggil, kita meninggalkan doa iftitah kita itu, kita hanya bila takbir kita senyap je. Kita senyap je. Dak ustaz, kami dengar Tok Imam baca. Tuan-tuan, kita solat berjemaah, solat tarawih ini disunatkan untuk kita buat secara berjemaah. Pasal apa tuan-tuan? Kita nak ligan berjemaah tu maksudnya kita nak ambil fadilat, nak tumpang semangat orang lain. Tu ya tuan-tuan, kalau kita buat seorang-seorang semangat bukan macam ni dah. Kita buat ramai semangat lain sikit. Sebab tu kita digalakkan berjemaah. Tarawih ini digalakkan berjemaah. Kenapa digalakkan berjemaah? Sebab nak ambil semangat, nak tumpang semangat. Dan kita betulkan saf tu tuan-tuan. Bila kita rapat-rapatkan saf tu, tuan-tuan yakinlah kekuatan kita akan terbina di situ. Kita jadi semakin, tenaga kita semakin, orang panggil apa, semakin bertenaga lah. Semakin bertenaga. Dan yang ketiga yang sering kita alpa, kita lalai dalam membina kualiti sembahyang tarawih ini, kita mengabaikan tumakninah. Tumakninah tu apa dia tuan-tuan? Tumakninah ni artinya ketenangan dalam pergerakan-pergerakan. So jangan kelang kabut tuan-tuan. Kita jaga tumakninah itu bagi elok-elok. Posisi-posisi yang kita buat solat, rokok kita, sujud kita, iktidal kita sesempurna yang mungkin, yang boleh. Jangan duk kelang kabut tuan-tuan. Bacalah apa nama subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi tu 3 kali bagi penuh. Jangan duk kelang kabut takut tu imam tinggal. Tu imam takkan tinggal kita tuan-tuan. Baca bagi elok-elok, tumakninah bagi elok-elok, sebab jaga tumakninah itu tuan-tuan. Dan yang terakhirnya, sedaklah yang keempat dah. Dan yang keempat tuan-tuan, kita kurang mengambil berat berkaitan dengan melurus dan memenuhkan saf-saf ketika kita melaksanakan solat tarawih. 2 malam lepas tuan-tuan pergi sembahyang di satu tempat. Pergi sembahyang di satu tempat ni berlaku kepada muslimat. Berlaku pada muslimat. Perempuan dah sembahyang jauh sikit lah kan, panggillah makcik, rapat sikit makcik, kita rapat sikit. Makcik tu jeling kat dia. Makcik kata apa? Makcik tu kata apa tuan-tuan? Makcik tu kata, sembahyang tarawih ni tak perlu betulkan saf. Tok imam tak tukuh pun dia kata. Dulu disalah tok imam. Dia tak betulkan saf, dia tak nak gerakkan saf-saf tu tuan-tuan. Kemudian bila orang kata makcik betulkan saf, rapatkan sikit, dia salahkan tok imam. Dia kata tok imam tak suruh pun. Tok imam tak suruh pun, dia kata. Dia duduk seorang-seorang dia tang tu. Perempuan pun tengok, ish, aku ingat kena betulkan saf. Tak apalah, balik tanya ustaz lah, kok betul. Kok betul tak payah penuhkan saf. Sembahyang tarawih tu tak payah betulkan saf, tak payah penuhkan saf. Tu fahaman dia tuan-tuan. Sedangkan kita bila sebut sembahyang jamaah ni, jamaah itu terbina dengan saf. Tuan-tuan, mungkin tuan-tuan sebut pula, Allah dulu waktu kita PKP tu selang sampai 2 meter. Tuan-tuan, tu PKP cerita lain, tu zuruh suasana berbeza. Tak semua orang main masjid waktu tu. Kan? Orang terpilih pula main masjid waktu tu kan. Siapa jadi JK masjid cewa bangga je waktu tu lah. Kan? Dia terpilih main masjid, tunggu agak-agak naik nama dak. Mai apa nama? Mai sembahyang Jumaat waktu tu. Waktu PKP tu. Tuan-tuan, tu waktu berbeza. Waktu biasa macam ni, saf kita kena jaga, kan? Saf kena luruskan. Khususnya yang bahagian belakang-belakang tu. Bila ada, biasalah kawan-kawan kita, sahabat kita kadang-kadang habis 2 rakaat nak terkencing dia keluar. Kan kita nak bola, kita masuk, kita bina, kita masuk balik saf-saf. Penuhkan balik saf-saf yang depan tu tuan-tuan. Kadang-kadang terkosong banyak sangat, lopong-lopong tuan-tuan. Awak tak sah kah? Kita bukan soal sah tak sah. Kita nak kesempurnaan dalam kita melaksanakan solat secara berjemaah. Cukup 27 minit. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.